Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini, dan selamat tahun baru saya ucapkan kepada semua yang sudah menyokong channel Fels Lifestyle, dan yang kepada baru di dalam channel ini, selamat datang. Saya ucapkan, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi berita yang menggemparkan Bersatu, terutamanya Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Sebelum ini ada wakil rakyatnya yang lompat sokongan. Saya boleh katakan lompat sokongan kerana telah bertindak mengisytihar sokongan terhadap kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Sudah selepas kejadian itu, satu lagi bos besar Bersatu letak jawatan ataupun keluar parti. Ini pasti satu peletakan jawatan mengejutkan Bersatu, PN dan juga PAS. Dan bagi saya pasti satu juga peletakan jawatan yang mengejutkan Ketua Menteri Sabah Hajiji selaku pengerusi GRS. Kerana timbalan Ketua Bersatu Sabah keluar parti sokong GRS. Timbalan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Aksya Nasra, hari ini bertarikh 30 Disember, mengumumkan keluar daripada parti itu dan menyokong GRS. Sehubungan itu, Aksya berkata, beliau meletakkan semua jawatan dalam Bersatu berkuat kuasa serta-merta. Saya telah menghantar surat peletakan jawatan kepada Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Ronald Kiandi, bertarikh 28 Disember 2024. Peletakan jawatan ini dibuat atas keputusan saya sendiri dan tidak dipengaruhi oleh sesiapapun, katanya. Sementara itu, beliau menyatakan sokongan penuh kepada Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor yang juga pengerusi GRS dan perjuangan parti itu dalam mempertahankan hak-hak dan kepentingan Sabah seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Negeri Sabah. Beliau berkata, slogan rumah kita jaga, sering diungkap Hajiji, merupakan suatu naratif yang amat tepat dalam memastikan Sabah benar-benar dipimpin dan diurus oleh kepimpinan parti tempatan tanpa menidakkan hubungan baik dengan pihak kerajaan persekutuan. Aksya berkata, kejayaan besar Hajiji adalah menyatupadukan pimpinan dan rakyat Sabah melalui satu gabungan wadah politik GRS dan perpaduan rakyat Sabah. Ini merupakan pokok yang menjadi teras kepada kemajuan negeri. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, saya telah mendapat satu maklumat berkaitan dengan perhimpunan ataupun bersolidariti untuk Najib Razak yang kini menjalani hukuman penjara. Kalau cakap penyokong-penyokong bosku nak bersolidariti, mungkin satu perkara yang biasa kita dengar. Tapi bagaimana pula dengan nama parti besar di Malaysia ini, yaitu UMNO dan PAS, yang dikatakan akan bersama-sama di dalam perhimpunan ini. Kalau benar mereka bersama-sama di dalam perhimpunan ini, adakah satu lagi kerjasama baru bakal diadakan di antara kedua-dua parti terbesar Malaysia ini, yaitu UMNO dan PAS, sekiranya perkara ini membuahkan hasil sehingga Najib Razak akan dibebaskan? Kalau Najib Razak dibebaskan, adakah UMNO akan berterima kasih kepada PAS dan terus mereka bersama-sama di dalam satu gabungan yang baru? Mungkin juga kerajaan yang baru.
Saudara-saudara yang saya amat hormati, satu tulisan daripada Syabuddin Husin, UMNO PAS perlu pastikan lebih ramai bersolidariti untuk Najib pada 6 Januari nanti. Ramai yang bertanya apa jadi kepada Himpunan Solidariti Najib Razak pada 6 Januari depan di Istana Kehakiman Putrajaya setelah pejabat Peguam Negara mengeluarkan kenyataan media. Pejabat Peguam Negara mengeluarkan kenyataan media bahawa semua permohonan pengampunan termasuk berkaitan tahanan rumah melibatkan Najib perlu dikemukakan kepada lembaga pengampunan yang dipengerusikan yang di-Pertuan Agong dan bukan melalui saluran lain. Di dalam tulisan ini juga berkata, apakah setelah anak Najib memfailkan afidavit yang mengandungi pengakuan Sultan Pahang berkaitan Tita Edendum itu, ia masih dianggap hearsay juga? Maka itu berhimpun dan bersolidariti pada 6 Januari depan di Istana Kehakiman Putrajaya adalah dikira masih perlu sebelum tindakan susulan lain hendak diambil oleh pihak Najib, termasuk membuat permohonan kepada lembaga pengampunan. Malah jika sebelum ini katalah hanya 10.000 yang dirancang untuk bersolidariti, dengan perkembangan terbaru ini, angkanya wajar dilonjakkan kepada 15.000 atau 20.000. Biar Putrajaya bergegar dengan lautan manusia pada 6 Januari nanti. Adakah perhimpunan ini akan membawa satu kerjasama baharu di antara UMNO dan PAS? Nah, adakah bukan saja Putrajaya yang bergegar? Adakah mungkin pejabat dan kediaman Anwar Ibrahim sebagai PM pun akan bergegar? Nah, itu menjadi persoalannya. Tapi nak tumbangkan Anwar bukan satu perkara yang mudah. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya amat hormati, kita direct to the point saja. Rakyat Sabah sudah mulai bersuara. Jangankan rakyat Sabah, rakyat Malaysia keseluruhannya tidak suka dengan kepimpinan politik hari ini yang terlibat dengan rasuah. Apatah lagi pemimpin yang memegang jawatan tertinggi di dalam sesebuah negeri ataupun juga sesebuah negara. Saudara-saudara, akhirnya berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Kalaulah benar Haji Jinor akan digulingkan kerana sentimen ataupun pembawaan skandal rasuah Sabah ini, adakah warisan UMNO adalah calon yang paling terbaik untuk menjadi kerajaan negeri seterusnya? Nah, kalau nak cakap UMNO dan warisan, calonnya pula mungkin Bung Mokhtar, mungkin juga Syafiq Apdal, ataupun kedua-duanya bergabung UMNO dan warisan untuk membentuk sebuah kerajaan negeri baru untuk menumbangkan Haji Jinor. Nah, semua ini menjadi persoalan. Tapi ini satu komen daripada Bung Mokhtar yang bagi saya pasti menggemparkan ramai, terutamanya orang Sabah. GRS, kerajaan paling gagal di Sabah, kata Bung Mokhtar. Mungkin kenyataan Bung Mokhtar ini menunjukkan bahawa HJJ dalam keadaan yang bahaya, HJJ dalam keadaan yang kritikal sebagai Ketua Menteri Sabah. Ketua UMNO Sabah Bung Mokhtar terus menyerang gabungan GRS yang mentadbir negeri itu dengan melabelkannya sebagai kerajaan paling gagal. Dalam satu rakaman yang dimuat naik di FB UMNO Sabah Online, Bung berkata kerajaan pimpinan HJJ juga menipu rakyat Sabah, terutama dalam menyediakan peluang pekerjaan. Saya akan ulang di mana saja saya berhujah. Semenjak 2020 pemerintahan GRS sehingga hari ini, kerajaan paling gagal di Sabah adalah kerajaan GRS. Kerjanya tipu rakyat. Kalau tipu saya, tidak apa, itu biasa. Tapi dia tipu rakyat, saya paling marah betul. Dia berkata, peluang pekerjaan di Sabah semenjak GRS jadi kerajaan
367.000 pekerjaan. Di mana itu? Itu dia kerjanya menipu menurut Bung Mokhtar. Bung menegaskan 8 daerah termiskin di Malaysia adalah di Sabah, termasuk Kudat, Kota Marudu dan Kinabatangan, dengan banyak kawasan masih belum menerima bekalan air. Di Bengkoka ini, kasihan tuan-tuan, berapa puluh buah kampung tidak ada air bersih, tidak ada elektrik, tidak ada jalan baik katanya. Dalam ucapannya, Adun Lamag itu berjanji membangunkan pelabuhan Kudat menjadi pelabuhan bertaraf antara bangsa dan membina lapangan terbang baru di Kudat sekiranya BN memenangi pilihan raya negeri itu. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini apa komen Anda?